18E. Okey, 18B dahulu. Baik, 18B ni nak buat macam mana ni? Okey, 18B. Dia adalah log 125 square root 5. Kemudian semua ni base 5. So macam mana mau buat? So basically kita kena tukarkan dia semuanya ke dalam 5 kuasa berapa? Macam tu. So, okay, so kita tukar. So ini adalah log, ini 5 kuasa 3, ini adalah darab dengan 5 kuasa 1/2. Ini semuanya, ini base 5. Kemudian kita buatlah yang indices tu. Okay, so dia akan jadi 5, okay, 5 kuasa 3 darab dengan 5 kuasa 1/2. So atas tu kita akan tambah kuasa dia. So dia akan jadi 3 tambah 1/2. Maksudnya 7/2 kan. Okay. Kemudian 7/2 ni kita boleh turunkan dia ke bawah. Okay, turunkan dia ke depan tu. So dia akan jadi 7/2 log 5 base 5. So log 5 base 5 ni adalah sama dengan 1. So kita akan dapat 7/2 darab 1. So jawapan dia adalah sama dengan 7/2. Baik, di sini saya nak ingatkan kamu, okay, ada beza antara log 5 dengan kuasa 2, okay, dengan log 5 semua ni kuasa 2. Ini tak sama. Kamu kena ambil perhatian bahagian rules ni. Okay, apa beza antara dua ni? Baik, ini ramai pelajar silap faham. Okay, untuk yang ini, 2 ni adalah milik 5. Tetapi di sini, kuasa 2 ni adalah milik semua sekali ni, log 5. Okey, baik. Di sini bila saya tak tulis base dia, maksudnya dia adalah base 10 lah. Itu basic. Okey, so ini adalah base 10 sebenarnya ni. Baik, yang kita nak bincang adalah yang kuasa 2 ni. Okey, so saya ulang lagi sekali. Kalau dia tulis sama ada macam ni ataupun macam ni, itu bermaksud 2 ni milik 5 sahaja. Okey, 2 ni, kuasa 2 ni milik 5 sahaja. Tetapi kalau dia letak kurungan macam di sini ni, bermaksud 2 ni ataupun kuasa 2 ni adalah milik log 5. So apa beza dia? Baik, yang ini bermaksud log 5 darab 5 ataupun 5 kuasa 2. Okey, dan log 5 kuasa 2 ni kita boleh turunkan dia ke bawah, dia boleh jadi 2 log 5. Sedangkan yang ini bermaksud log 5 darab dengan log 5. Dan 2 tu tak boleh turun ke depan. Okey, yang ini turun ke depan tak boleh. Salah. Boleh beza antara dua ni? Boleh, sir. Okey, so kena hati-hati. Kena hati-hati. Ini dua tak sama. Okey, tolong hati-hati. Okey, soalan yang lain? 18C, sir. 18C. Baik, tadi ada orang minta 18E kan? Sebenarnya saya dah jawab dah soalan tu. Kejap. 18E. Saya bincang soalan 18E. Saya dah buat dah sebenarnya soalan ni. Nanti kamu boleh tengok dekat saya punya link tu. Okay, so basically macam ni. Apa nama ni? Ini adalah soalan dia. So yang pertama saya buat adalah saya ubah yang bahagian atas ni dahulu. Okay, saya gabungkan dia. Okay, so kalau plus kita akan darab, kalau tolak kita akan bahagikan dia. Kemudian saya buat macam ni. Okay, gabungkan di bawah satu bumbung square root tu. Kemudian saya akan darab saja yang bahagian atas ni. Okay, sebab kalau kamu tekan kalkulator semua sekali ni, dia akan tetap bagi jawapan dia macam ni, 216/125.
Okey, kemudian kita tengok yang bawah ni adalah 6 dan 5. So basically kita boleh tukar 216 ni kepada 6 kuasa 3, 125 ni kepada 5 kuasa 3. Okey. Kemudian bila dah dapat macam tu, okey, yang kuasa 3 tu saya keluarkan dia keluar, so saya akan dapat macam ni. Okey. Kemudian 3 ni saya keluarkan lagi, so saya dapat 3/2. So basically kita akan dapat log 6/5 kuasa 3/2. Yang bahagian bawah ni pula adalah saya jadikan dia sama, saya gabungkan dia jadi 6/5 juga. Kemudian bila dah dapat macam tu, saya boleh turunkan 3/2 ni ke depan. Okey, bila turunkan 3/2 ke depan, kita akan dapat macam ni dan kita boleh mansuhkan ni. So kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 3/2. Baik, jangan risau kalau kamu nampak yang saya buat ni senang, sebab sebenarnya dia tak adalah senang sangat. Okey, kita kena fikir banyak. Yang saya buat ni kamu nampak senang sebab dia step by step kan, tapi sebenarnya bila saya nak buat soalan ni pun saya buat banyak kali lah. Okey, sebab saya nak cari apa kaitan dia antara yang atas dengan yang bawah ni. So kamu jangan stres sangat kalau kamu buat tu asyik tak dapat. Saya pun sama. Okey, saya pun sama. Cumanya ini saya tulis balik saja, nampak teratur lah sebenarnya kan. Tapi sebenarnya tak juga sama macam kamu. Okey, kena buat banyak kali. So jangan risau kalau kamu rasa susah, benda tu normal. Cuma kita kena keep moving on lah. Okey, try je. Okey, try je sampai dapat. Itu je dia punya cara. Baik. 18C. Okey, 18C. Log 18, base dia adalah 3 square root 2. Okey, sekarang ni kita kena cari kaitan antara 18 dengan 3 square root 2 ni. Okey, kena cari kaitan, kena cari pattern, apa persamaan dia. Baik, so sekarang ni kalau kita fikir 18 ni, cuba kita buat perfect square tu. Ingat tak perfect square? 18 adalah sama dengan apa? Dia adalah 9 darab 2 kan? 9 darab 2. Kemudian apa lagi yang kita boleh buat? Kalau kita square root both side, okay, kita akan dapat macam tu. So yang di sini dia akan jadi, yang sebelah kanan ni dia akan jadi square root of 9 times square root of 2. So ini adalah sama dengan 3 square root of 2. Okay, square root of 18 adalah sama dengan 3 square root of 2. So saya boleh letakkan dekat sini, saya boleh gantikan. Okay, saya boleh gantikan macam mana nak buat ni. Kejap, saya tak nak bagi kamu keliru. Okey, di sini adalah 18. Tapi kita dapat sini adalah square root of 18. So, saya akan square both side. So, saya akan dapat macam ni. 3 square root 2 sama dengan kuasa 2. Okey, boleh? So, bermaksud di sini kalau saya teruskan, dia akan jadi log 18 ni adalah sama dengan 3 square root 2 kuasa 2. Okey, ini samalah base dia. Okey, so 18 ni adalah sama dengan 3 square root 2 kuasa 2. Okey, sebabnya kat sinilah tadi yang saya buat tadi. So, bila saya buat macam tu, okey, ingat lagi, tadi saya ada cakap kan, ini kuasa 2 milik 3 square root 2 saja. So, saya boleh turunkan 2 ni ke depan. So, saya akan dapat, apa tau? Mana pemadam? Okey, so saya akan dapat 2 log 3 square root 2. Ini 3 square root 2. So, bila kamu nampak macam ni, okey, yang ini sama dengan dia punya base. So, kita boleh jadikan dia sama dengan 1.
So dapatlah jawapan kamu sama dengan 2 macam tu. Okey ke? Boleh? Boleh sir. Thank you. Alright. Next question. Ada next question? 20B sir. 20B. Okey, 20B. Baik, 20B. Dia bagi tahu situ log 2 dah ada dia punya nilai dia sendiri, dan yang ini dia cakap tak boleh guna kalkulator kan. Tak ada cakap. Biasanya dia tak ada cakap. Biasanya dia ada cakap jangan gunakan kalkulator. So sebenarnya bila dia cakap tidak menggunakan kalkulator, maksudnya dia nak tengok jalan kerja. Okey, tapi bagi semester kamu ni berkemungkinan soalan dia adalah soalan objektif A, B, C, D, mungkin tak keluarlah soalan macam ni. Tapi andai kata soalan kamu bukannya soalan objektif tapi soalan subjektif, soalan macam ni boleh keluar dan dia nak tengok jalan kerja kamu. Baik, so sekarang ni kita nak kira log 560. Okey, 560 menggunakan dua nombor ni saja. Okey, 2 dan 7. Baik, kalau yang A tu log 49, kita boleh buat 7 darab 7 sama dengan 49. So nanti kita tambah je lah dua nombor ni kan. Itu tak ada masalah. Tapi B ni macam mana nak buat? 560 sama dengan apa? Baik, 560 ni sebenarnya adalah sama dengan berapa? 2 darab 7. Nak dapatkan 56. Darab berapa lagi 56, 2 darab 7, 14. Darab berapa lagi? 14. Ada siapa-siapa dapat? 14 darab 4 berapa? 56. Maksudnya darab 2 lagi kan? Darab 2. Betul kan ni? Ini 56 kah? 10. Kemudian darab 10. 3 dia adalah darab 10. Kenapa 10 boleh guna? Sedangkan di sini tak ada. Di sini dia bagi 2 dan 7 saja. Kenapa 10 boleh guna? Di sini dia tak bagi kan? Sebabnya log 10 base 10 tu adalah sama dengan 1. So we are permitted to use this number. Okay, we are permitted to use this number, log 10. Okay, log 10 base 10 is equal to 1. So basically kat sini dia akan jadi log ini 7 darab dengan 2 kuasa 3 lah. Okay, darab dengan 10 macam tu. So kita boleh pecahkan dia lah. Okay, log 7 tambah log 2 kuasa 3 tambah dengan log 10. Okay, so ini kamu masukkan nilai dia 0.8451. Yang ini 3 boleh letak ke depan. Sebab macam yang saya bagi tahu tadi, yang ini maksud dia adalah log apa tu? Log 2 kuasa 3 macam tu. So dia boleh letak kat depan macam tu. Okay, so di sini dia akan jadi 3 darab dengan 0.3010 tambah 1. Okay, tambah 1 sebab log 10 ni adalah sama dengan 1. Okay, yang ini bermaksud log 10 base 10 which is equals to 1. So kamu tekan calculator, kamu akan dapatlah jawapan dia. Akhir sekali kena tekan juga calculator. Okay, so selesai untuk soalan 20B. Baik, next question. 21E. Okey, 21E. 21E dia minta kita simplify. Baik, ln tak ada masalah ni kamu. Dalam matrix ni inilah kamu punya benda baru iaitu ln. Ln basically adalah log base E saja. Okey, log base E saja. Dekat kalkulator kamu tu kalau kamu tengok ada ln.
yang bawah constant tu, dia ada tulis ln, dia bukan in tu. Okay, dia bukan in, dia bukan in, dia adalah ln. Dekat kalkulator kamu cuba check. Atas butang tangent, tan. Kamu tengok adalah situ. Okay, so 21E. Ini dia minta 2 ln x minus 4 ln 1 over y minus 3 ln xy. So, ini dia minta kamu simplify. Ni siapa yang nak masuk? Okay, so simplify meaning that kita kena dapatkan dalam bentuk single ln macam tu. Okay, single ln. So, macam mana nak buat? Baik, yang pertama adalah 2 ni kita naikkan ke atas dulu. Sama juga dengan yang ini, naikkan ke atas. Ini pun sama, naikkan ke atas. Supaya depan ln ni dia jadi 1 sahaja. So, dia akan jadi ln x square minus ln 1 over y to the power of 4 minus ln x y cube. Kemudian kita cuba simplifykan lagi bahagian ini dengan yang ini. Kita darab masuk dalam. So, ln x square minus ln, ini y kuasa negatif 1 kan? Bila saya naikkan ke atas. Okay, bila saya naikkan ke atas, dia akan jadi y kuasa negatif 1. So, bila darab dengan 4, dia akan jadi y kuasa negatif 4. Tolak dengan ln x cube y cube. Okay, kemudian kita akan simplifykan dia. Okay, ln. Kemudian, okay. Kalau kamu nampak di sini, ini adalah yang positif. Ini adalah yang negatif. Ini adalah yang negatif. So, by properties of ln ataupun log, yang negatif ni biasanya kita letak dekat bawah. Kan? Maksud saya, kalau contohnya kita ada log A plus log B, ini akan jadi darab. Log A darab B. So, kalau darab, dia tambah. Okay, kalau tolak, dia akan jadi bahagi kan. So, log A bahagi B. So, macam ni, kalau soalan kita ni macam mana? Ada 2 tanda negatif. So, senang je. Yang negatif ni, kamu letak dekat bahagian bawah. Itu je. Okay. So, yang atas ni, yang positif, x square. Yang bawah ni adalah y kuasa negatif 4. Darab dengan x cube, y cube. Macam tu. Okay. So, apa yang saya baru buat adalah saya ambil yang negatif ni, saya letak saja kat bawah. Dan kat bawah tu kena darab lah. Okay. Yang kat bawah tu kena darab lah. Kemudian kita akan simplify. Okay. So, kita akan simplify. Dia akan jadi macam mana ni? Okay. Ini sebenarnya kita boleh naikkan ke atas. Okay. Tapi kalau tak nak buat step ni pun tak apa. Kamu boleh terus simplify. So, saya boleh buat macam ni. Okay. X cube, y cube. Ataupun nak terus simplify pun boleh juga. Kemudian saya akan potong lah yang mana boleh potong. So, yang ini x kuasa 2. Yang ini x kuasa 3. So, tinggallah x sahaja. Kemudian ini y kuasa 3. Yang ini y kuasa 4. So, tinggallah y sahaja. Ataupun kalau tak nampak, kita boleh buat macam mana? Kita boleh buat cara biasalah. Okay, saya tunjuk cara biasa sekali. So, ini ln. Okay, x 2 tolak 3. Ini y 4 tolak 3. Dapatlah macam tu. So, ln ini akan jadi y over x. Selesai. Okay. Selesai untuk soalan 21E. Okay, kalau tak faham step boleh tanya ya. Jangan tunggu sampai habis. Baik, ada lagi? Takut ada dekat chat. Ada yang bagi tahu dekat chat. 18A. 18A yang mana? Oh, log. Okay, yang ini. Okay, saya tunjukkan. 18A. Log 8 ini base 1/2. So, macam mana nak buat? Ada siapa-siapa ada idea tak macam mana nak buat? Tukar base lah. Base tu sir. Tukar base. Kamu tukar base berapa ni? Base 2.
base 2. Boleh? Base 2. Kalau kamu guna base 10, kamu kena guna calculator kan? So, kita tak galakkan guna base 10 sebab nanti kena guna calculator. Sedangkan soalan ni without using calculator ataupun table. So, yang ini kita tukar dia kepada base 2. So, bila tukar base, yang ini akan duduk atas, yang ini akan duduk bawah. Okay, simple je. So, ini log 8 base 2, yang ini log 1/2 ataupun 2 kuasa negatif 1 base 2. Okay, ingat 1/2 dia adalah sama dengan 2 kuasa negatif 1. Dia naik atas saja tu. Okay, dia naik atas saja 2 kuasa negatif 1. Kemudian bila macam ni kita cuba simplifykan. 8 adalah sama dengan 2 kuasa 3. Ini base 2. Kemudian ini sama saja. Kemudian kita turunkan. Okay. Yang 3 dengan negatif 1 ke depan. Okay, so 3 log 2 base 2. Kemudian ini negatif 1 log 2 base 2 macam tu. So, kamu akan dapatlah jawapan kamu sama dengan negatif 3. Sebab apa? Ini boleh potong. Okay, atas bawah boleh potong. So, dapatlah jawapan dia negatif 3. Selesai. Okay, lagi soalan? Kalau kamu nak tanya soalan, boleh tanya. Tak semestinya soalan tutur. Kalau siapa yang tak faham soalan daripada lecture note pun boleh tanya. Ini ada berapa orang semua sekali ni? 70, lebih kurang 80 ni. Tak sampai 95. Ramai yang tak masuk. Baik, ada lagi soalan? Baik, untuk sekejap lagi, okay, lepas habis sesi Google Meet ni, saya akan bagi lecture note chapter 2. Kemudian link untuk video chapter 2. Kemudian kamu akan habiskan tengok video. Lama juga tu, sejam lebih untuk satu subtopik, iaitu equation of search, log dengan apatah satu lagi. So kamu tengok video tu, kemudian kamu terus boleh jawab soalan tutur chapter 2, soalan nombor 1 sampai 4. Itu kamu boleh buat over the weekend lah kalau tak sempat habis hari ni. Kemudian hari Isnin nanti petang kita akan jumpa. Kemudian kita akan bincang soalan 1 sampai 4. So saya harap semua orang dah try buat. Okay, kalau kamu try buat tapi tak dapat, itu tak ada masalah. Yang saya tak suka adalah kamu tak try buat langsung. Okay, try buat. Nanti kamu tahu dekat mana kamu stuck. Kamu tak dapat, kat mana kamu tahu. Okay. Bila kamu tahu kamu stuck kat mana, yang itulah kita akan bincang dalam Telegram ataupun dalam Google Meet. Kemudian untuk sesi pukul 1 petang nanti, saya akan bagi link untuk Google Form. Okay, saya akan bagi kamu jawab quiz. Quiz untuk revision sahaja. Okay, sebanyak 7 markah saja. Okay, jangan risau berkenaan dengan markah tu. Sebab saya buat quiz ni hanya untuk uji kefahaman kamu sahaja. Soalan dia senang-senang sahaja. Okay. Dia tak termasuk dalam markah PB kamu. Markah penilaian berterusan tidak termasuk. Saya tak ambil sebagai markah penilaian berterusan. Kuis tu hanyalah untuk uji kefahaman kamu sahaja. Okay. So, kamu tak perlulah nak meniru ataupun nak tanya kawan jawapan dia, apa dia, kan? Tak perlu. Kamu buat sendiri. Okay. Kalau banyak salah, banyak je lah salah. Tak ada masalah. Yang penting kamu belajar balik daripada apa yang kamu buat salah tu. Okey, itu untuk uji kat mana kamu salah, kat mana kamu tak faham. Okey, kalau betul semua okey, tak ada masalah.
terbaik. Tapi kalau ada salah, jangan risau. Nanti kamu tengok kat mana yang kamu lemah, nanti kamu betulkan balik. So, tak perlulah nak meniru ke, nak tanya kawan ke. Okay, try buat sendiri. Kita tengok kemampuan kamu setakat mana. Okay, kemudian kita try ubah, baiki yang mana patut lah. Boleh ke? Pukul 1 nanti saya akan bagi link untuk Google Form. 7 soalan saja sebenarnya. Okey, sikit je. Sebagai penilaian kendiri saja. Okey, dan saya pun dah tengok kamu semua ni boleh jawab ke tidak. Okey ke tidak, itu je. Okey, pukul 1 quiz revision. Quiz revision nama dia. Boleh ke? Boleh sir. Boleh sir. Try buat sendiri. Saya tak ada masalah kalau kamu salah semua pun. Sebab bila kamu salah semua, at least kamu tahu kat mana kamu bermasalah. Ada masalah dekat indices ataupun ada masalah dekat polar form. Itu yang penting. Yang penting kamu tahu kat mana kamu lemah. Bila kamu tahu kamu lemah, kena baikilah. Okay? Boleh contact saya ke, nak tanya macam mana, ataupun kita try lah arrange macam mana nak bagi kamu okay sebelum kita masuk chapter 2 tu. Okay, so try buat sendirilah nanti. Okay, tak ada masalah pun kalau salah semua. Kalau betul semua pun tak ada masalah juga. Okay je, terbaik lah tu. Baik, ada soalan lain lagi? 8.30 baru ni yang nak tanya. Siapa ada masa free dan kamu rasa tak cukup latihan yang kita buat, okay, kamu boleh try buat soalan past years. Okay, kalau kamu tengok soalan past years, chapter 1 tu ada sampai soalan 41. So, caranya adalah kamu start daripada soalan 41. Jangan start daripada soalan berapa ni? 22. Sebabnya soalan yang paling latest ni adalah soalan yang paling dekat dengan kamu dan probability dia untuk keluar daripada syllabus adalah sangat rendah. Maksudnya 41 ni relevan lah untuk kamu. 41, 40, 39, 38 and so on. Okay. Yang lama-lama ni yang 2011, 2012 mungkin ada yang out of syllabus. Okay. Yang kamu tak belajar, yang tak ada dalam syllabus kamu. So, kamu boleh try buat. Tak ada masalah. Cumanya kalau ada yang pelik-pelik yang kamu tak faham tu, kamu kena tanya saya lah. Okay. Apa tu? Apa yang tak jadi tu? Baik, so siapa-siapa yang mau buat soalan past years, kamu boleh try dengan 41. Siapa yang mau buat soalan past year boleh start dengan soalan 41 dan ke bawah macam tu. Okay, siapa yang nak cabar diri dia sendirilah. Okay, rasa macam tak cukup latihan je, rasa macam nak buat lagi je, boleh buat. Okay, soalan nombor 41 dan ke bawah. Okay, ini adalah soalan past year saya. Ada yang UPS. So, bolehlah try buat. Tapi kalau kamu nak buat soalan past year, make sure kerja yang saya bagi tu siap dahululah, iaitu kamu tengok video dan buat soalan tutorial 1-4. Sebab itu yang kita nak bincang pada hari Isnin nanti. Okay. Baik. Kemudian berkenaan dengan attendance, saya minta semua orang make sure kamu tanda attendance tepat pada masanya. Jangan lewat. Contohnya pada attendance hari ni, saya set due date sampai 9.30 saja. So, make sure sebelum kamu tengok video ke ataupun buat tutorial ke, kamu tanda dulu attendance tu dekat Google Classroom. Okay. Exception kepada ini ada exception lah, exception kepada mereka yang line teruk sangat dekat rumah sampai tak ada connection. Mungkin yang ramai yang tak ada ni, mungkin dia tak ada connection dekat rumah dia. So itu ada, saya bagi exception lah pada dia orang. Tapi yang kamu ni semua ni yang line okey lah kan? Okey. Tolong tanda attendance awal-awal supaya saya tak miss up dengan mereka yang ada masalah.
Baik, siapa dah tengok video recording yang saya buat hari tu? Okey ke kualitinya? Saya rasa macam tak okey lah kualiti dia. Blur sikit gambar dia kan. Tapi buat masa ni, kan? Dia punya tu gambar tu blur. Tapi buat masa sekarang itu je yang saya boleh buat. Sebab saya buat screen recording sahaja. So hopefully next time kita boleh lah fikir cara lain. Nanti saya fikir cara lain lah. Tapi buat masa ni itu sahaja yang saya boleh bekalkan kepada kamu. Yang masuk Google Meet tak ada masalah kalau nak tengok balik. Cuma yang saya risau yang tak dapat masuk Google Meet, yang dia kena cari masa lain untuk tengok balik. Tapi tak apalah, kita buat yang the best lah yang kita boleh buat. Baik, ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita tamatkan Google Meet ni? Nanti sekejap lagi kamu tanda attendance. Saya akan bagi attendance. Kemudian kamu tanda attendance dulu. Kemudian saya akan bagi link untuk video chapter 2 dan juga dia punya lecture notes. Kemudian nanti kamu tengoklah video tu. Kemudian kamu boleh terus jawab soalan 1 sampai 4. Kemudian kita akan jumpa pada hari Isnin. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak kisahlah soalan apa. Okey, kalau tak ada masalah, kita boleh tamatkan sesi Google Meet untuk hari ni. Boleh ke? Boleh, sir. Boleh sir. Apa tu? Membebel kat belakang tu. Okey, baik. So, kalau tak ada masalah, kita jumpa pada hari Isnin ni nanti. Okey, itu sahaja. Thank you guys.